Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dalam Innokom 2020 pada kali ini. Saya Muhammad Nizwan Muslim daripada USIM akan membentangkan poster pendidikan, idea pendidikan saya dalam bentuk slide presentation pada ini yang bertajuk Model Analisis Linguistic Optimality bagi struktur bahasa Arab sumber bercanggahan dengan tata bahasa. Sebagaimana kita maklum, biasanya bahasa Arab ini bahasa Al-Quran ataupun dia merupakan salah satu bahasa rasmi di PBB dan juga salah satu bahasa rasmi di OIC contohnya. Kalau kita lihat penggubalan tata bahasa Arab ini adalah berasaskan 3 sumber nakli. Nakli yang dimasukkan di sini adalah bahan bahasa yang sampai kepada kita melalui periwayatan dan bukan rekaan ulama, iaitu ia merangkumi ungkapan orang Arab asli sama ada puisi maupun prosa, Al-Quranul Karim termasuk qiraat Quraniyah dan juga Al-Hadis An-Nabawi Al-Syarif. Walau bagaimanapun terdapat penggunaan bahasa sumber tersebut yang melanggar tata bahasa yang digubal oleh sarjana Arab silam sehingga menimbulkan pelbagai reaksi negatif dalam kalangan sarjana Arab silam sendiri dengan pelbagai istilah digunakan seperti penggunaan bahasa ini rodi iaitu buruk, dhaif, lemah ataupun qabih ataupun qalil ataupun nadir sangat sedikit digunakan ataupun sangat-sangat jarang digunakan. Apatah lagi dalam kalangan orientalis seperti John Barton untuk mereka mengatakan wujudnya kesilapan tata bahasa dalam Al-Quran, so menunjukkan bahawa ada kelemahan Al-Quran. Maka sehubungan itu saya melihat satu model analisis linguistik Arab perlu dibangunkan untuk menjawab ataupun merungkaikan fenomena bahasa ini, yang mana ianya beradaptasi daripada teori optimality yang diperkenalkan pada tahun 1993 lagi oleh Alan Prince dan Paul Smolensky dan juga McCarthy, yang berprinsip bahawa tata bahasa iaitu grammar ini dalam mana-mana bahasa ia bukan sebagai rules ataupun undang-undang yang wajib patuh, tetapi grammar itu adalah sesuatu yang bersifat constraint ataupun ia merupakan sebagai constraint, kekangan yang boleh dipatuhi dan boleh dilanggari. Jadi objektif utama daripada kita mengatakan idea pendidikan ini, yang pertama, membina model analisis linguistik bahasa Arab sumber yang bercanggahan dengan tata bahasa Arab. Yang kedua, kita dapat mengukur dan mengenal pasti bentuk dan punca percanggahan tersebut. Jadi nilai tambah daripada idea pendidikan ini, yang mana pertama, kita tidak mengetepikan bahan bahasa Arab sumber yang bercanggahan dengan tata bahasa dalam pengkajian bahasa dengan hanya menyifatkan ia sebagai bahan bahasa yang jarang digunakan, penggunaan bahasa yang lemah, buruk ataupun hanya untuk didengar ataupun dihafal, yang mana tidak boleh dianalogikan ataupun dikiaskan. So kita boleh dikaji. Yang kedua, kita dapat memberikan justifikasi pelanggaran tata bahasa dalam bahasa sumber secara linguistik moden tanpa kita hanya mengatakan ini adalah bahasa yang tidak boleh diargue. Tapi kita boleh memberikan justifikasi secara ilmiah mengapa bahan bahasa sumber itu boleh melanggar tata bahasa yang diletakkan oleh sarjana. Okey, jadi novelty dan perekaan yang diperolehi daripada idea pendidikan ini, pertama, kita menjumpai satu lagi jenis optimality yang tidak dijumpai dalam pengasas pada teori ini, iaitu optimality penggunaan. Okey, yang kedua adalah optimality ketatabahasan sebagaimana dalam bahasa-bahasa lain yang selalu dipraktiskan dalam peringkat fonologi. Tetapi dalam pendidikan ini kita praktis dalam unit sinteks, iaitu struktur ayat. Okey, kalau kita lihat kepada gambar rajah bulatan ini, dia menggambarkan saiz penggunaan bahasa Arab itu sendiri, yang mana yang biasanya kita belajar adalah pada garisan yang berada di tengah tu, ayat pada nombor 2, yang mana dia penggunaan bahasa sumber yang menepati ke semua syarat-syarat tata bahasa, iaitu dipanggil optimality ke tata bahasa. Manakala yang melanggar kepada tata bahasa itu biasanya tidak diketengahkan ataupun diketepikan ataupun tidak diberitahu dalam mana-mana buku yang kita belajar. Tetapi dia digunakan dalam bahasa sumber sebagaimana dikenali sebagai optimality penggunaan yang perlu dihuraikan mengapa
Okey, mengapa pelanggaran itu berlaku dan sejauh mana pelanggaran itu dilakukan, yang mana kita dapat ukur melalui jadual FTP membina jadual optimality OP dan OK dalam kerangka mengukur tahap pelanggaran tata bahasa yang dilakukan. Okey, kalau kita lihat bagaimana teori OT ini selepas kita melakukan aplikasi dan juga adaptasi yang sesuai dalam kerangka bahasa Arab dapat dipraktiskan dalam peringkat sinteks. Contoh yang kita ambil daripada bahan bahasa sumber iaitu bahasa hadis, iaitu qaulur Rasul sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bila dia menceritakan tentang kedudukannya dan juga Sayyidatina Fatimah dan juga cucunya Al-Hasan dan Al-Husain dan juga Sayyidina Ali pada hari kiamat nanti, iaitu ini sebagaimana firmannya, sebagaimana sabdaannya, inni wa iyyaki wa hadaini wa hadza fi makanin wahid yaumal qiyamah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Matalib Aliyah bi Zawaid Al-Masani Al-Thamaniyah. Dalam satu lafaz yang lain, riwayat yang lain, inni wa iyyaki wa hadzani wa hadza fi makanin wahid yaumal qiyamah. Jadi bentuk penggunaan bahasa sumber yang kedua itu sebagaimana yang sampai kepada melalui periwayatan kita tak boleh tolak, adalah bentuk penggunaan yang kedua yang mana dia dapati dia melanggar salah satu syarat sahaja, iaitu salah satu syarat yang ada dalam optimality ketatabahasaan yang disimbolkan dengan simbol X. So simbol X ini menunjukkan kepada ini hanya elemen ini sahaja yang dilanggar. Yang hanya elemen ini sahaja yang dilanggar, iaitu yang berlaku dalam aspek case ending, iaitu al-i'rab. Sepatutnya dia berbaris ataupun dia berada pada keadaan case akusatif, iaitu nasab, kerana dia ma'tuf kepada kata nama sebelumnya dalam keadaan dia mansub. Sepatutnya dia hazaini sebagaimana dalam riwayat pertama, tetapi dalam riwayat yang kedua dia tidak ataupun dia melanggar syarat ini. Tetapi walaupun dia melanggar kepada syarat ini, dia masih patuh kepada syarat-syarat lain, syarat tata bahasa yang lain, iaitu 3 daripada 4. Manakala syarat yang berada pada optimum penggunaan ini dia masih memenuhi, dibuktikan bahawa penggunaan bahasa ini sebagaimana yang digunakan oleh Rasulullah SAW digunakan oleh kabilah yang dipanggil kabilah Bani Al-Harith bin Ka'ab. Okey, itu satu. Yang keduanya, bagaimana persoalan dalam teori ini kita dapat menjelaskan juga pelanggaran yang dilanggar ini, okey, yang kita tandakan sebagai X ini, kita boleh uraikan lagi bagaimana proses itu berlaku daripada hazani. Okey, daripada hazaini sebagaimana kaedah, sebagaimana tata bahasa letakkan, hazaini menjadi hazani, iaitu melalui 3 peringkat. Yang pertama iaitu hazaini, okey, zaidi. Yang kedua melibatkan peringkat imalah, hazani, sebagaimana digunakan dalam kabilah-kabilah lain, dan seterusnya dia menjadi fathul kharis, iaitu hazani, sebagaimana digunakan oleh dalam kabilah ini. So dia melibatkan proses ini kita namakan, dipanggil inkimas as-sautul murakkab, sautil murakkab, iaitu pengecutan suku kata diftong. Jadinya melalui penghuraian teori ini kita dapat mengatakan pasti, satu, kita mengukur pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, kita dapat menentukan kabilah mana yang menggunakannya. Yang ketiga, bagaimana proses itu berlaku atau bagaimana pelanggaran itu dilakukan. Dalam konteks ini adalah pelanggaran tata bahasa yang berlaku dalam konteks ini adalah melibatkan pengecutan suku kata jenis diftong yang biasanya tidak akan diuraikan kerana dia hanya berkaitan dengan tata bahasa. Okey. Jadinya melalui penghuraian seperti ini dengan mengadaptasikan teori optimality ini, kita dapat impaknya kepada pelajar. Pelajar akan dapat mengetahui variasi kepelbagaian penggunaan bahasa Arab sumber yang menjangkaui apa yang digariskan ataupun apa yang digambarkan oleh sistem tata bahasa Arab itu sendiri. Manakala dari aspek pengkaji pula, mereka dapat menganalisis dan merungkai isu pelanggaran tata bahasa Arab sumber ini dalam kerangka teori linguistik moden. Yang ketiga, bagi masyarakat awam pula, daripada hasil dapatan pendidikan seperti ini, dia dapat menjadi rujukan
untuk menjawab tuduhan golongan-golongan seperti orientalis tadi, yang mana dakwaan mereka adanya kekurangan ataupun kesilapan bahasa ataupun tata bahasa dalam bahasa Al-Quran ataupun hadis itu sendiri secara ilmiah, tanpa bias kepada agama yang mengatakan Al-Quran adalah kitab suci, maka dia tak ada kesilapan bahasa. So kita tidak menjawab dengan cara begitu, tetapi kita boleh menjawab apa yang dikatakan macam ungrammatical sentences itu dengan secara ilmiah dengan menggunakan teori moden. Okey. Jadinya melalui pendidikan ini dapat menarik perhatian beberapa pihak, sehingga antaranya pihak penerbit USIM sendiri dan juga penerbit daripada luar negara, daripada Jordan, iaitu Alamul Kutubul Hadith, untuk menerbitkan hasil dapatan pendidikan ini dalam bentuk buku. Okey, yang keduanya dalam bentuk penerbitan artikel jurnal di dua jurnal, iaitu pertama Association of Arab University Journal for Arts pada volume yang ke-15 nombor 2 muka surat 701 hingga 708, dan juga jurnal yang kedua iaitu Al-Manarah for Research and Studies Journal bilangan 24. Manakala di aspek penganugerahan juga terdapat pendidikan ini juga dapat pernah menangis peringkat perak dalam pertandingan inovasi Innovate iLight 2019, dan di dalam proses untuk mendapatkan intellectual property, insya-Allah. Jadi semoga idea pendidikan ini dapat dipertingkatkan lagi dan dapat manfaatnya dapat dirasai oleh golongan sasaran yang dicakap tadi dan juga semua pihak. Sekian, terima kasih.